Okey. So Mama Z buat sedikit pembetulan cara menulis soalan cara menulis soalan Mama Z buat pembetulan walaupun Mama Z rujuk soalan daripada luar negara ni, tapi kalau dia salah Mama Z akan betulkan. So oleh kerana dalam ni ada huruf X, ada huruf Y, sepatutnya soalan kena ada dalam kurungan dia huruf X dan huruf Y. Sama dengan macam tu. Kemudian punca kuasa 3 tu adalah kuasa 1/3. Kuasa 1/3. So dalam ni kita ada X kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 4. Okey, oleh kerana kita nak buat partial derivative respect to X, maka dekat sini Mama Z buat, sekejap Mama Z betulkan ni. Okey, so dia akan jadi F, cara tulis dia tulis bawah ni, Fx. Okey, XY sama dengan, okey, melibatkan kuasa ni. Jadi kita kena berpantun. Yang pertama, kuasa datang ke depan. Yang kedua, salin semula dalam kurungan. Okey, yang ketiga apa? Kuasa berkurang 1. So kita ada sekarang 1/3 berkurang 1. Kalau kita tak mahir, yang ini kita tekan kalkulator. Kuasa berkurang 1. 1/3 tolak 3/3 tinggal lagi negatif 2/3. Dan Mama Z darab dengan differentiate dalam ni respect to X. So Mama Z dapat 2X. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau yang nak bertanya. Saya rekod. Okey, sebab gini, kita ada dua wall 1 dengan wall 2. Mama Z rekod wall yang satu lagi. Sebab mungkin yang tanya ni dia tak nampak paparan REC tu kan, record dia tak nampak. Sebab Mama Z guna 2 window sekarang ni. Sebab tak muat. Kelas kita tak muat satu, Mama Z record. Terima kasih ingatkan. Okey. So, sampai sini okey Okay, Mama Z teruskan. Sama dengan, okey, 2X ni duduk kat atas. Okey, 2X duduk kat atas. Kemudian, Mama Z buat turun kuasa negatif tu. Buat turun. So, Mama Z akan ada kat sini nombor 3. Bila Mama Z turun, dia jadi punca kuasa 3. Sekejap Sebab ada pelajar masuk ikut akaun biasa, Mama Z kena buka macam ni Sekejap. Mama, okey dah masuk dah. Sebab tu Mama Z kata kena buka ikut MOE. Dia auto. Mana kita tadi? Okey. So yang ini Mama Z buat X kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 4. Yang per 3 Okey, yang per 3 ni dia dah jadi punca kuasa 3. Kuasa 2 tu Mama Z letak sini. Okey. So kita tengok jawapan mana yang sesuai, A, B, C, D, E. Yang penting atasnya ada 2X. Ada 2X. Jawapan kita A ataupun E? So, A ke E? So, jawapan kita adalah A. Ni jawapan kita adalah A. Tu cara menjawab soalan ni. First time tahun ni Mama Z cari soalan objektif. Sebab UPS awak nanti objektif. So, Mama Z kena biasakan juga objektif. Dalam kelas tutor nanti cikgu kita akan buat subjektif. Yang ini saja Mama Z bagi
soalan tambahan ni sebabnya ada setengah pelajar belum masuk, ada setengah masih lagi dalam perjalanan, ada setengah masih di pusat latihan memandu, macam-macam kan. Jadi kita buat latihan dulu. Okey, Mama Z pergi kepada soalan nombor 2. Tapi tak nak buat, nak bagi tahu je. Okey, soalan nombor 2 ni tak nak buat sebab kita tak belajar. Mama Z cuma nak bagi tahu dalam ni ada X, dalam ni ada Y, dalam ni ada Z. Jadi kita punya simbol tadi adalah X, Y, Z. Tapi kita tak belajar yang ini, jadi Mama Z tak nak buat lah. Tu di peringkat degree nanti. Okey, tu soalan nombor 2. Mama Z cuma nak ajar cara menulis. Okey, Mama Z pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, soalan subjektif. Okey, kalau tak dengar suara Mama Z beritahu sebab hari ni Mama Z bekerja dari office. Kalau tak payah buka ni tak payah buka kamera. Okey, so soalan nombor 3 dia kata first partial derivative dia nak respect to X. Kita kena ingat ni nawai tu respect to X. Jadi bila Mama Z nak buat, kita sambung dekat sini, kita cuma tulis X kecil kat situ. Ada X, ada Y dan Mama Z dapati apabila Mama Z differentiate X ni dapat berapa? Dapat 1. Dan apabila kita differentiate 2Y ni, kita kena anggap 2Y ni sebagai satu pemalar sebab kita cuma nak buat respect to X. Yang respect to Y ni adalah pemalar. Bila differentiate pemalar, kita akan dapat kosong. Jadi jawapan dia adalah 1. Soalan nombor 3. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, Mama again soalan nombor 4. Okay, masih lagi di bawah tajuk 1.1 Mama Z ni. Okay, apabila Mama Z nak buat respect to Y, so sini Y lah. So X, Y. Ini cara menulis yang betul. Kalau nanti bila dekat final exam pelajar tertinggal, tak apa. Tapi Mama Z ajak yang betul dulu. Sama dengan apabila kita buat respect to Y, jadi yang X sekarang ni adalah pemalar. Jadi bila kita differentiate X tu dapat kosong, kita differentiate 2Y tu dapat 2. Jadi jawapan kita yang ini ialah 2. Okey. Beres lagi. Okay. Kalau beres, Mama nak pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Find the first partial derivative respect to X. And then function dia bagi. And this is our function. Dia nak respect to X. Okay, apabila respect to X, yang ini adalah pemalar. Yang ini adalah pemalar sekarang ni dan dia tak ada X dalam dia. Jadi apabila Mama Z buat f x y sama dengan kita differentiate yang ni, kita akan dapat 2x. Kita differentiate hak belakang ni, dapat kosong. Jadi jawapan untuk nombor 5 ialah 2x. Jawapan kita adalah B. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Boleh tanya terus kalau ada. Okay. Kalau tak ada, Mama Z consider faham deh. Okay, soalan nombor ni. Soalan nombor ni. So kita ada find the first partial derivative with respect to y of the function. Dia bagi sekarang dia nak respect to y. Okay, Mama Z highlight dulu yang akan jadi pemalar. Yang jadi pemalar.
Sini tiada X kan? Yang ini tiada Y, pemalang. Kat sini tiada Y, pemalang. Nombor 2 pun tak ada Y, pemalang. So yang warna kuning Mama Z highlight sekarang ni, dia adalah pemalang. Bila kita differentiate dia nanti dapat kosong. Okay, so Mama Z nak buat first partial derivative with respect to Y. Buat Y kat sini. Jadi sekarang ni kita kena pujuk mata kita. Geng kita ialah Y. Apabila kita jumpa yang warna kuning tu, kosong. Tolak dengan Mama Z jumpa Y kuasa 2, dia akan dapat 2Y. Mama Z jumpa hak ni, Mama Z salin dulu. Pemala dia tu positif 6X, salin dulu. Dan Mama Z differentiate Y tu dapat 1. Tambah dengan yang kuning tu kosong. Tolak dengan 8. Tambah dengan kosong. Okey, Mama Z buka soalan dekat sini kalau ada. Ada Tak ada Okey, Mama Z teruskan. Negatif 2Y tambah dengan 6X tolak dengan 8. Bila Mama Z rujuk jawapan, tak ada jawapan macam ni. Tak ada. Didapati semua jawapan mengeluarkan perkali 2 di luar. Perkali positif 2. Jadi Mama Z ikut. Mama Z ikut, Mama Z keluarkan perkali 2 keluar. Jadi balance kat dalam ni tinggal lagi nombor negatif Y, nombor negatif 3. Ya ke? Negatif ke positif? Positif. Positif Betul? Mama Z keluarkan negatif. So negatif, okey. Sini akan jadi negatif 4. Macam tu. Tiba Mama Z tak tahu nak faktor pula. Okey, kalau kita kembang balik, siapa yang tak boleh, katakan macam tiba-tiba dia start macam Mama Z tadi, dia boleh kembangkan balik. Kalau dikembangkan yang ini tadi, dia akan dapat semula negatif 2Y. Kalau dikembang yang ini pula, dia akan dapat positif 6X. Dikembangkan yang belakang ni, dapat negatif 8. Dapat semula yang ni. Siapa yang ada start macam Mama Z tadi, boleh kembang balik. Okey, kita tengok ada tak jawapan macam ni. Cuma dia tukar kedudukan. Dia buat yang positif dulu. Dia buat positif dulu, letak kat depan. Okey. Ni, positif 3X. Lepas tu diikuti dengan negatif Y. Ni, negatif Y. Last sekali, negatif 4. Negatif 4. Di sini pun negatif 4. So, jawapan kita ialah A. Okey, boleh lagi tak? Ada apa-apa yang Mama Z boleh bantu? Saya tak tahu, saya tak dengar sebab aircon ke ataupun saya tak dengar pelajar tak tanya. Sebab saya kerja kat office, dia bising aircon ni. Aircon atas kepala saya je. Boleh Saya pergi soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Kita boleh perhatikan bahawa fungsi yang diuji dalam ni adalah fungsi yang mudah. Cuma nanti awak ada banyak jenis fungsi dan kita akan buat latihan tu dari masa ke semasa lah. Okey, kita cuba buat yang biasa. Yang biasa saja. Tak apalah, yang ini dia bagi contoh yang kuasa 4 ni tak apalah, kita terima. Apa-apa kuasa pun kita terima untuk tajuk 1.1. Tapi sekarang ni kita nak buat first partial derivative with respect to X. Okey.
Jadi kat sini siapa yang tak boleh bagi tahu Okey, bila Mama Z buat yang ini, kita akan dapat first partial. So tulis macam tu. Bila Mama Z differentiate hot ni, dia akan jadi 4x kuasa 3. Okey, selesai hot tu, Mama Z try pula differentiate hot belakang ni. Okey, tengok betul-betul yang belakang. Kita nak buat respect to x. Okay, respect to x, ini bermaksud 5 dengan y kuasa 3 ni adalah pemalar. Okay, dia adalah pemalar. Jadi tambah dengan Mama Z salin dulu 5y kuasa 3 dan Mama Z differentiate yang tertinggal ni, yang warna kuning ni. Okay, yang warna kuning ni kita differentiate, awak akan dapat nilainya adalah 1. Okay, jadi bila kita tulis penuh, okay, Mama Z tulis penuh, Mama Z akan dapat 4x kuasa 3. Ada 2 jawapan tu, C dengan E. 4x kuasa 3 ada 2 jawapan. Tambah dengan 5y kuasa 3. Mula-mula jawapan ni masuk Mama Z tadi. 4x kuasa 3 hak ni dengan hak ni. Ada 2 jawapan. Okay, cuma yang menjadikan jawapan kita C kerana adanya 5y kuasa 3. Jawapan kita adalah C. Okay. Adakah yang tak boleh untuk nombor 7? Ataupun nak suruh Mama Z kira kaedah lain? Baik. Okey, baik. Sekejap ada pelajar tanya ni kau ni. Okey. Tak ada. So nombor 7 tak ada. Mama Z pergi kepada nombor 8. Nombor 8, find the first partial derivative with respect to y. Kali ni dia nak y pula. Jadi pelajar kena tengok betul-betul soalan nak suruh kita buat x ataupun y. Tapi exam nanti mungkin dia guna huruf lain. Huruf T ke huruf W ke ikutlah. Tapi yang rolik dia yang biasanya kita guna x dengan y. Seandainya dia tukar huruf lain nanti seperti soalan tahun lepas, pelajar kena guna konsep yang sama juga. Okey. So Mama Z tulis sebab Mama Z kalau boleh tak dalam rekod ni tak nak ambil banyak. Nak fokus saja. So F respect to Y. Masa kita tulis Y ni terus pasal niat dalam hati. Nak buat Y saja. Sama dengan bila buat Y saja, X kuasa 2 jadi pemalar. Mama Z tulis pemalar tu X kuasa 2 dan kita ready nak differentiate Y. Differentiate Y tu dapat 1. Tolak dengan yang ini semuanya tentang Y. Jadi Mama Z dapat 12 Y kuasa 3. Jadi jawapan akhir kita X kuasa 2 tolak 12 Y kuasa 3. Okay. X kuasa 2 tolak 12Y kuasa 3, jawapan kita adalah A. Jadi dalam exam nanti tak boleh tembak. Okay, tak boleh tembak, kena kira. Kena kira. Sebab pelajar kena tolong diri sendiri untuk mengumpul markah PB yang besar. Okay, pelajar, nanti awak akan tengok keajaiban berlaku untuk final exam. Kumpul markah besar untuk tugasan dan juga UPS. Okey, kalau anda berjaya kumpul nilai yang besar, keajaiban berlaku pada result final anda. Itu Mama Z pesan. Okey, next. Mama Z pergi kepada soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Find the first partial derivative with respect to x of the function. So kita tengok soalan kita sekarang.
ada mula dia dah mula masukkan eksponen. So Mama Z buat nombor 1, nombor 2. So pelajar kena ready seperti SEM 1. Kerana soalan eksponen dengan lon memang digemari oleh pembuat soalan. Okay, SEM 1, 12 daripada 30 soalan adalah soalan yang melibatkan eksponen dengan lon. 12 soalan, bukan sikit 12 soalan. Jadi pelajar kena dengarlah nasihat Mama Z ni. Kena selalu buat soalan yang eksponen dengan lon. Okey. Sebelum kita teruskan, untuk eksponen kita kena ingat dia punya pantun. Yang pertama, salin semula soalan. Kalau Mama Z terkeluar bagi tahu kalau channel ZYE Mama Z tengok pada telefon. Takut channel satu lagi kalau terkeluar seorang kena call Mama Z. Mama Z tak perasan. Okey, salin semula soalan. Yang kedua, darab differentiation. Kita tengok kalau soalan kita nak respect to X, kat sini pun kita kena respect to X juga. Macam tu. Tapi untuk nombor 2 tu dah mudah. Okay, nombor 2 dah mudah. Okay, Mama Z mulakan. Okay, kita mulakan proses differentiation. Bismillahirrahmanirrahim. So, Mama Z nak buat partial derivative respect to X. Okay, sama dengan, okay, Mama Z sekarang berada di sini. We are here. Kalau kita pergi Ion Mall tu, dia ada peta dia. We are here. E kuasa X, Y. Jadi untuk eksponen, salin semula soalan sebiji, sebijun. Yang kedua, darab dengan differentiate power. Power. Differentiate power. So mata Mama Z sekarang pandang ke sini, power, but respect to X. So bila Mama Z differentiate hot tu, Mama Z dapat kat sini adalah Y. Okay, Y. Kemudian Mama Z buat nombor 2 sekarang. Okay, Mama Z berada dekat nombor 2 sekarang ni. Differentiate yang warna biru tu respect to X, maka Mama Z dapat jawapannya adalah Y. Okay, so sebelum kita faktor ke apa, kita tengok dulu pilihan jawapan. Ada ke tidak jawapan kita begini? Okay, kita dapati tiada. Jadi dekat sini ada huruf Y. Dekat sini ada huruf Y. Dekat sini ada huruf Y. Jadi kita kena faktorkan Y tu. Faktorkan Y tu, maka tinggallah E kuasa XY. Dan yang belakang tu tinggal lagi 1. Jadi yang mana satu jawapan kita? A, B, C, D, E? D. So jawapan kita adalah D. Bagus. Macam tu je. Okay, next. Soalan nombor 10. Find the first partial derivative with respect to Y. Dia tanya sekarang respect to Y. Dan kita tengok masa kita nak buat Y ni. Okay, tengok soalan tu. Okay, tengok dekat soalan. Ada tak huruf Y dalam tu? Tak ada. Jadi jawapan kita adalah kosong. Jadi untuk tajuk 1 ni, jangan malu nak buat jawapan kosong. Sebab benda tu adalah biasa. Okay? Cuma kita biasa buat proses pembezaan penuh. Tapi tajuk 1 ni kita belajar pembezaan separa. Separuh. Kita tak belajar tentang implisit lagi dah. Sebab itu dalam jawapan kita tidak pernah ada dy dx. Dy dx itu adalah pembezaan secara penuh. Yang dengan Mama Z sekarang adalah pembezaan secara separa. Okey, untuk tajuk 1.1 tu ada masalah tak? 1.1 dulu kita tengok.
Dalam internet banyak benda ni. Okey, yang ada masalah boleh tanya dulu. Cuma bila pelajar nak belajar ikut internet, dia kena pandai pilih tahu soalan dia. Pandai pilih. Saya takut awak salah ambil. Okay, dia ada partial derivative, lepas tu dia ada implicit differentiation, lepas tu dia ada, dia banyak ni. Kalau pelajar jumpa yang macam-macam ni jangan buatlah. Walaupun dia di bawah tajuk differentiation, kan, awak jangan buat. Sebab ada benda-benda ni yang kita belajar dalam engineering. Pelajar akaun tak belajar. Kalau awak buat juga, nanti awak mesti ingat Mama Z ajar salah. Bukan converge, diverge, yang ni pelajar akaun tak belajar. Tapi mungkin junior awak akan belajar. Okay, junior awak. Okay. So, Mama Z buka untuk tajuk 1 dulu. Slide mana awak tak faham pula? Sebab you dah salin nota semua kan? Dah tengok video? Dah tengok video kan? Ya. Okey, hak mana rasa tak boleh? Rasa macam buat tu tak apa boleh pergi. Dalam tutur nanti, Mama Z akan bagi soalan pasir. Tapi dalam kuliah ni, sebab awak, Mama Z dah ajar kuliah, kemudian awak dah tengok video, sekarang ni masa awak tengok tu yang mana rasa macam ada sangkut lagi yang tak boleh? Sebab kita baru setengah jam. Okey. Sebelum tu muka surat 19. Okey, muka surat 19. Siapa yang ada nota, kalau yang tak print nota, ada soft copy pun tak apa. Untuk yang ini pelajar dah betulkan ke belum? Ni Mama Z suruh betulkan yang ni. Dah? Okey. Dah. Kena betulkan ada yang salah tu. Sebelum ni dekat sini dia buat huruf ni kat sini. Kalau awak perhatikan ni, ini dia kata Y. Tapi kat sini dia buat huruf X. Yang ni kena tonyoh tukar dia jadi Y. Kena tonyoh yang itu je. Yang lain betul dah. Yang lain dah betul. Okey. So kalau dah, Mama Z buat kesimpulan apa yang kita belajar dalam bab 1. Dalam bab 1. Tapi kalau semasa buat latihan, ada benda yang tak boleh, itu adalah normal. Itu adalah normal, jangan risau. Sebabnya kadang-kadang apabila Mama Z mula masuk bab 2, bab 1 ni akan jadi goyah. Bab 1 akan jadi goyah. Sebab bab 2 nanti kita akan kata kuasa bertambah 1. Bab 1 kita kata kuasa berkurang 1. Jadi bila buat latihan, benda ni jadi bercampur. Awak ni bab 1 ke bab 2? Jadi kita kena khatam betul-betul bab 1. And then bila masuk bab 2 kita tak goyah. Okay? So Mama Z buat kesimpulan untuk bab 1. Untuk yang ini, nanti bila awak tengok soalan yang Mama Z kata yang titik pelana ni. Kalau ikutkan Dr. Azman, sebelum ni tak ada pernah syarah tegur, tapi dia tegur. Dia kata kalau titik awak ada 1, jadi kita tak perlu letak perkataan lokal. Tapi kalau awak confuse, awak letak je lah semua. Okay? Contoh soalannya Mama Z bagi tahu kat sini. Semasa awak buat contoh 10, awak dapati titik awak nilai X kosong, nilai Y kosong. Jadi itu merupakan stationary point awak. Stationary point ada seketul je. 0, 0 is a stationary point. Ada seketul je. Apabila awak uji jenis dia, awak gunakan d-test ni, awak dapati dekat sini,
awak ada dua pilihan jawapan. Okey, dekat sini awak ada dua pilihan jawapan kerana jawapan awak di sini adalah lebih besar. Okey, bila lebih besar, kita masih lagi ragu-ragu sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. Penentunya ada pelajar nanti kalau boleh terima dahulu ni. Ada kat degree nanti kita belajar lebih. Terima saja. Kita akan tengok ujian terbitan kedua ni. Kalau kita dapat nilai yang lebih besar daripada kosong, jadi kita cuba ingat cara dia senyum. Bila dia senyum, maka akan adalah titik minimum. Okey, kemudian dalam kuliah hari tu, madam kata, okey, mula-mula madam kata, jawapannya macam ni mula-mula. 0 is a minimum point. Kemudian Mama Z tambah, is a local, Mama Z kata. Cuma Dr. Azman dia tegur, kalau titik itu cuma ada satu, kita tak perlu pun nak letak perkataan local. Jadi, kita boleh terima jawapan ini seadanya. Tetapi kalau exam pelajar terletak, tak ada masalah. Cuma secara logik dia kata, contoh, kita ada satu titik sini ni dia titik tunggal. Bila titik tunggal, kita tak perlulah sebut local katanya. Kecuali kalau graf dia seperti nota Mama Z ni. Kalau titiknya contoh, dekat sini ada satu, dekat sini ada satu dan kita dapati ada dua titik di atas. Pada semasa di sini, lokal di sini dia adalah maksimum. Semasa di sini pula dia yang maksimum, jadi ada lebih daripada satu titik. Barulah kita letak perkataan local. Okay, so yang mana nanti bila awak tengok, bila awak tengok, bila awak tengok ada perkataan local, awak kena tengok betul-betul sama ada nak letak local ataupun tidak. Okey. Tu contoh 10. Okey, nak buang perkataan local pun boleh. Contoh 11. Okey, contoh 11 ada berapa titik? Contoh 11 ada berapa titik? Ada 2 titik. Okey, ada 2 titik. Bila kita uji, kita dapati 0, 0 adalah saddle point. Bila kita uji titik 1, 1, dengar betul-betul Mama Z nak ajar ni, 1, 1, kita dapati dia adalah minimum. Okey, soalan Mama Z. Perlu tak kita letak perkataan local? Perlu tak kita letak perkataan local? Perlu. Okey, untuk kes sekarang, sebab titik satu lagi, titik satu lagi saddle point. So contoh kita ada 2 titik. 2 titik. Okey, di sini minimum dan di sini dia bukan titik tu, dia bukan titik minimum maksimum. Ni kita panggil saddle point. Okey. Dalam gambar rajah sekarang, ada berapa titik minimum? Dua. Okey, sekejap. Saya tulis sekali lagi. Yang ni titik saddle point. Yang ini titik minimum. Ada berapa dalam gambar rajah ni? Ada berapa titik minimum? Ada 1, Mama. Ada 1. Dengar betul-betul dah. Mama Z buat pembetulan sebab Dr. Azman baru tegur Mama Z semasa marking hari tu. Marking hari tu sebab pilihan jawapan kita ada perkataan lokal, dia tegur. So Mama Z pun teringat Mama Z dah terajar dah. Okey, oleh kerana titik minimum cuma ada seketul ni saja dan tak ada orang lain dah ganggu dia. Jadi kita tak perlu letak perkataan lokal ni katanya. Jelas tak?
Kalau tak jelas, Mama Z bagi satu contoh lagi. Jelas mama. Jelas? Okey. Mama Z buat satu lagi contoh. Mama Z ada lengkung macam tu. Macam tu. Bila dia lekuk, tak berapa nak lekuk ni, kita panggil dia saddle point. Sini titik minimum, sini titik minimum. Bila Mama Z uji, semasa di sini, inilah dia nilai yang paling minimum. Tetapi semasa di sini, semasa di sini, itulah titik minimum. Oleh kerana ada satu, ada dua titik minimum, ada dua, kita akan guna perkataan local. Baik ke tak? Ya mama. Baik sebab yang ni beria setengah jam Dr. Azman duk terang ni. Sebab kami sebenarnya kami sebelum ni suruh je pelajar buat local. Kami tak kisah apa sebenarnya. Tapi bila ditegur oleh pesyarah universiti, Mama Z patah balik lah. Tak elok lah kan, orang dah tegur kita tak betulkan anak murid. So Mama Z betulkan anak murid sekali lah ni. Okey. Itu semasa kita belajar tajuk 1.3. Ini tajuk 1.3. Tetapi soalan exam nanti adalah dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat, pelajar kena baca, nak tak nak kena juga baca soalan dalam bentuk ayat. Kalau dia bagi bentuk nombor, alhamdulillah. Tapi biasanya soalan exam, bahagian B tu utamanya, dia akan tanya macam ni. Buat masa sekarang ni, Mama Z dalam kepala ni belum ada lagi pattern soalan tau. Mama Z tak mula buat soalan lagi. Mama Z lupa dah apa yang ada dalam bahagian A, apa yang ada dalam bahagian B, sebab otak Mama Z masih berada di SEM 1 sebab masih menanda kan. Masih lagi SEM 1 punya. InsyaAllah minggu depan Mama Z akan trigger otak Mama Z ni untuk SEM 2. Sebab Mama Z dalam proses nak buat soalan untuk awak lah. Okey. Perbezaan tajuk 1.3 dengan 1.4. 1.4, Mama Z kena mengadakan nilai Lagrange multiplier. Lagrange multiplier ni sebenarnya dia merujuk kepada lambda. Tengok betul-betul cara Mama Z buat lambda. Mula-mula buat macam tu, macam tu. Kemudian sambung begitu. This is lambda. Jangan buat Y terbalik. Ni lambda. Semasa buat lambda ni, yang paling penting kena ingat, kita tak akan buat D-test. Do not use D-test. Dan soalan kita lebih kepada economic and business sebenarnya. Jadi apa yang Mama Z boleh bagi tahu pelajar, 1.4 ni mudah. Mudah kerana kita boleh teka dia punya clue kerana dia menggunakan perkataan Lagrange multiplier method. By using Lagrange multiplier method. Kemudian dalam soalan tu dia dah memang bagi tahu sama ada dia nak maximize ataupun minimize. Jadi tak perlu lagi kita uji. Okey. Yang ni kalau siapa yang dah baca sampai episod 7 nota, dia tahulah apa yang Mama Z terang ni. Maksudnya Mama Z dah ajar minggu lepas, kiranya Mama Z dah settle bab 1. Mama Z dah pesan awal-awal. Kan? Kena settle bab 1 sebab bila awak masuk sini hari ni, pesyarah awak akan masuk bab 4. Bab 4 hari ni pesyarah awak akan masuk. Jadi bila awak dah settle bab 1 minggu lepas, awak tidak rasa terbeban. Tapi kalau siapa yang nak habiskan cuti sakan hari tu, dia akan belajar 2 bab serentak minggu ni. Mama Z dah bagi clue tapi Mama Z tak boleh paksa pelajar dari jauh. Mama Z harap pelajar terutamanya kena dengar juga kata-kata Mama Z ni. Kan? Sebab Mama Z ni ala-ala mak awak dah umur 43 dah tua dah.
So bila umur kita dah tua, maksudnya kita ni sebenarnya dah lama mengajar. Bila dah lama mengajar, sebab itu orang lantik mama jadi pensyarah pakar. Kalau pelajar tak saya pakar ayat mama, tak gunalah Putrajaya lantik mama sebagai pensyarah pakar. Boleh? Pensyarah pakar untuk matematik perekonan ada 3 orang saja. Ada 3 orang saja. Tambah lagi 2 baru ni. Dari Pahang ada seorang, Negeri Sembilan, Selangor, Kelantan, Perlis. Kita ada 5 saja pensyarah pakar. Dan di antara yang pakar dengan pakar tu biasanya Mama Z selalu dihubungi oleh Putrajaya. Jadi awak kena dengar juga kata-kata Mama Z sebagai mama awak dekat matrik sekarang ni. Jangan, tak boleh malah. Okey. Semasa membuat proses soalan chapter 1.4, Mama Z harap sangat awak gunalah perkhidmatan kalkulator awak. Okey, gunalah perkhidmatan kalkulator awak sebab dia boleh membantu awak untuk selesaikan simultaneous equation. Seperti yang Mama Z kata, exam baru ni ramai yang mengira walaupun kami dah dedahkan cara guna kalkulator. Okey? Dan kita boleh tengok pelajar yang guna kalkulator, kita boleh tengok macam mana dia skor markah penuh. Dia skor markah penuh. Sebab dia tak payah kira. Tek kalkulator dapat jawapan. Pantas markah penuh. Ada juga yang dapat 25, ada juga. Sebab dia careless, dia nak buat jawapan lain tapi dia lorek jawapan lain, ada juga. Ada juga dapat rendah, gitulah. Jadi lepas ni apabila benda tu keluar daripada mulut Mama Z semasa ulang kaji, kalau Mama Z kata study, hak ni penting, awak kena study. Tambah-tambah kalau Mama Z yang masuk ulang kaji tu, kalau Mama Z kata kita kena buat soalan daripada Pahang, buatlah. Buatlah. Jangan buat tak tahu, rugi sangat. Bila soalan Pahang keluar baru ni, rugi sangat yang mana yang tak buat. Okey. Kita dah nak habis ni. Nak habis. Okey. So, untuk slide yang terakhir. Slide yang terakhir sebab kita akan ajar seterusnya ni dalam kelas tutup. Okey, slide yang terakhir, kepentingan tajuk 1 ni. Buat masa ni. Buat masa ni, kita lebihkan tajuk 4. Kita lebihkan tajuk 4 sebab tajuk 1 ni dia tak masuk tugasan. Dia tak masuk tugasan. Okey, kemudian pelajar tanya tapi dia masuk UPS. Okey, dia masuk UPS tapi UPS ini berlaku sama ada minggu 7 atau minggu 8. Jadi kalau kita bersungguh pada minggu pertama dan kedua sekarang ni, tak ada make sense sangat. Sebab bila Mama Z ajar minggu pertama kedua, begitu detail, semasa nak UPS minggu ke-7, awak dah tak ingat dah apa yang awak belajar dalam tajuk 1. Sebab itu kita fokus kepada tajuk 4 kerana tajuk 4 akan diuji dalam tugasan. Tajuk 4 akan diuji dalam tugasan. Dan Mama Z dah bagi tahu tadi, tugasan ni kalau boleh kita nak sudah pelajar dapat markah penuh. Pelajar kena dapat markah penuh sebab ni adalah salah satu cara untuk menolong semasa exam final. Yang ni please, kalau pensyarah kita bagi peluang untuk kita buat pembetulan. Buat pembetulan tu. Kalau segan nak tanya pensyarah tutor, tanya Mama Z, Mama, jawapan saya ni betul ke salah? Kalau salah, mana salah? Gitu, kena rajin. SEM 2 kena berubah, pelajar tak boleh pasif macam SEM 1. Tak boleh Mama Z buat video, tengok esok pun Mama Z juga tengok. 3 kali tengok tu Mama Z je. Biasa Mama Z tengok sendiri. Tapi kali ni Mama Z tengok bagus. Tahun ni Mama Z doa lah pelajar best tadi kali ni dapat result comel. Sebabnya Mama Z buat video tu, Mama Z tengok episod 1 tu 288 orang dah tengok.
Sedangkan pelajar Mama Z ada 170 lebih saja. Kenapa lebih? Kenapa lebih tu? Sebab Mama Z dah mula bagi video ni dekat pelajar kelas lain. Mama Z dah mula bagi dekat kelas lain. Mama Z dah mula bagi nota ni kepada Kolej Matrikulasi Perak. Jadi Mama Z nak husnuzon. Nak husnuzon 288 tu kerana pelajar KMKT yang tengok. Walaupun Mama Z terdetik juga ni mesti pelajar Perak yang tengok. Tak mau Mama Z nak husnuzon, nak doa yang baik-baik untuk anak Mama Z di KMKT. Sebab dia rajin. Sebenarnya dia rajin, cuma dia tak tahulah kalau kat rumah tak ada. Di sini insya-Allah pelajar boleh tengok video sebab Mama Z dah suruh download. Okey, kemudian alang-alang pelajar kita dah sampai sini. Kita tak rushing untuk bab 1 sangat. Mama Z nak bagi tahu soalan PSPM 2 nanti akan diuji tajuk 1. Okey, Mama Z akan tunjuk benda yang penting di sini untuk paparan pelajar. Kalau dia boleh nampak. Okey, kalau dia boleh nampak. Mama Z bagi benda penting di sini. Yang ini jarang orang bagi. Okey, ni Mama Z bagi tahu ni. Mama Z tunjuk benda penting ni. Okey, Mama Z cuba guna highlighter kalau ada kat sini. Kalau tak ada minta maaf. Okey. So, kita dah belajar sekarang tajuk partial. Ni, partial derivative ni. Mama Z ajar sekarang. Okey, bahagian A, part A, dia akan keluar. Okey, dia akan keluar. Ada soalan tak? Tak ada Part A, dia akan keluar. Ni markah dia, soalan dia. Bukan part A, sorry. Mana pemada. Ni. Dalam bahagian A tak keluar. Dalam bahagian A tak keluar sebab dia dah buat wanita. Ni dia dah hitamkan kawasan sini. Ni hitamkan. Ni bahagian A tak keluar soalan ni, kosong. Jadi bahagian A yang kita duk belajar minggu lepas tu, dia akan keluar 2 soalan final exam nanti. Yang Mama Z kata tak ada dalam otak Mama Z, sekarang ni Mama Z baru tengok. Okey, tengok bersama-sama pelajar ni. Dia akan keluar dalam bahagian B, dia akan keluar 2 soalan. Ada 2 soalan. Markah kat sini tidak pasti, markah kat sini tidak pasti, tapi jumlahnya adalah 17 markah. Itu bab 1. Markahnya sangat besar. Okey. Apabila pelajar dah siap nota bab 1, dia dah tengok video bab 1, dia akan masuk video bab 2. Bab 2 pun senasib juga. Dia tak tanya bahagian mudah. Kosong kat sini. Dia akan keluar beberapa soalan. Okay, beberapa soalan tapi dalam bahagian B, bahagian yang lebih sukar. Satu lagi, seterusnya kalau Mama Z boleh sambung dekat sini, ni tajuk di sini, tajuk 3 ni. Pun tak ada di sini tapi dia akan keluar 12 markah dekat bahagian B. Okey. Bahagian A tidak keluar ni kenapa? Bahagian A ni tak keluar ni kenapa? Kerana dia akan uji dalam UPS yang pertama, minggu ke-7 atau minggu yang ke-8. Okey. Soalan UPS tu bentuk macam mana pula Mama Z? Okey, UPS bentuk macam mana? Bentuk yang Mama Z bincang dengan awak tadi soalan objektif tadi. Okey. Beres tak? Beres. Jadi Mama Z dah beritahu kita diuji dekat belakang ni. Bahagian B ni. Jadi seeloknya Mama Z fikir dengan kawan-kawan. Sebab itu tutor Mama Z masukkan dulu tajuk linear programming. Sebab dia keluar UPS yang mudah.
dan dia keluar tugasan. Final exam tak ada. Lepas kita UPS, lepas buat tugasan, nota tajuk 4 ni boleh sipir rumah. Nota 4 ni boleh sipir rumah lepas habis sebab tidak diuji lagi dah. Sama juga dengan bab 5 ni. UPS soalan mudah, tugasan final tak ada. Alhamdulillah. Ni tajuk ni. Dia keluar dalam UPS, tugasan final tak ada. Tajuk kegemaran pelajar, probability ni. Dia keluar UPS yang hak mudah dengan tugasan final tak ada. Random variable yang pelajar suka ni juga ni sama. Jadi kalau Mama Z boleh highlight warna ni, highlight ni. Ni. Tajuk ni tak masuk exam final ni. Lepas belajar, lepas buat tugasan, nota ni boleh sipir rumah. Dan tajuk-tajuk yang Mama Z merahkan tu adalah tajuk yang susah lah. Dan kita bersyukur tajuk susah ni tak ditanya dalam exam. Bersyukur sangat-sangat. Dan siapa yang memilih tajuk ni tak masuk exam? Mama Z lah yang pilih. Mama Z khusus pilih GON ni supaya tak ditanya untuk exam final. Siap pelajar Mama Z. So, awak adalah batch yang terakhir. Kita akan buang benda ni daripada exam. Tak ada. Tajuk susah tu tak ada. Seandainya benda ni ada, inilah yang menyebabkan pelajar tak A. Kita buang. Okay, Mama Z dah tolong pelajar banyak. Mama Z harap pelajar pula tolong diri sendiri. Kena tolong diri sendiri. Pesyarah kita dah buat video susah-susah. Demam pun buat video, tak ada suara pun buat video. Anak bising pun buat video. Kita yang tak ada masalah ni, tak suruh tengok je. Awak anggap suara Mama Z tu seperti pelakon Korea sikit. Buat biar tak cung pun Mama Z. Awak anggap cung jadi cung lah. Tak nak suruh Mama Z buat pembedahan plastik pula kan? Nak suruh jadi macam Korea. Tak say Mama Z. So Mama Z stop kat sini bab 1 boleh? Sebab Mama Z dah lebih 9 minit ni. Kesian kat awak nak rehat. Okay, so kita jumpa lagi besok. Seandainya ada masalah, Mama Z akan bagi clue untuk terus pelajar tengok video dah besok. Kalau Mama Z contoh ambil anak sekolah, Mama Z lambat. Mama Z terus bagi clue tengok video yang mana. Okay, so pelajar yang dah selesai tengok video bab 1, sambung bab 2. Okay, sambung The Penthouse 2. Cerita Korea tu kan. The Penthouse 2, The Penthouse 3. Mama Z dah khatam semua tu. Tak pernah tengok cerita Korea, tengok kali ni. Sebab nak menjiwai buat nota. Okay, so selesai sahaja daripada Mama Z. Selamat maju jaya untuk SEM 2. Mama Z doakan yang terbaik untuk pelajar. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Mama. Thank you, Mama. Okay. Okay. Thank you, Mama. Okay. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Sama.